saya Ruzana Ibrahim, hos anda untuk Kaki Gunung. Dan hari ini kita akan mendaki Gunung Datuk. Saya Ruzana Ibrahim. Mari sertai saya dalam eksplorasi untuk meneroka, memanjat, mendaki dan pelbagai lagi pengalaman untuk menawan puncak-puncak gunung di serata Malaysia hanya dalam Kaki Gunung. Perjalanan kita bermula dari Kuala Lumpur ke Rembau dan seterusnya ke hutan lipur Gunung Datuk. Dengan jarak hanya 95 km dari Kuala Lumpur, pemanduan kami pada hari ini hanya mengambil masa dalam lingkungan 1 jam 30 minit. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih bersama saya dalam Kaki Gunung. Okey, biasanya kalau kita membincangkan tentang mitos, terutamanya tentang Laksmana Hang Tuah, negeri yang selalunya menjadi sebutan ialah Melaka kan? Tapi kali ini ekspedisi saya akan membawa kita ke kawasan gunung yang dikatakan mempunyai peninggalan Hang Tuah di Negeri Sembilan. Macam mana tu? Ikuti saya dalam pendakian saya ke Gunung Datuk. Sebelum pendakian, permit perlu dipohon daripada Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan yang hanya berharga RM5. Seperti biasa, Zana memulakan pendakian dengan sesi pemanasan badan agar mengurangkan risiko kecederaan selama ekspedisi kami. Kita sekarang ni di Taman Rekreasi ataupun Hutan Lipur Gunung Datuk, di mana kita ada dalam 10 ke 15 minit lah untuk sampai ke titik permulaan kita nak bermula untuk mendaki. Dan kat sini ada gazebo, boleh bersantai, rehat, beristirahat, dan juga ada tapak perkemahan lah, tak silap saya. Jadi kita kena merentas sungai ni untuk sampai ke kawasan untuk kita bermula untuk mendaki. Okey, hutan Deep Terukak Bukit merupakan kawasan hutan yang berketinggian 300 sehingga 750 meter dari aras laut. Dan mungkin pelbagai flora dan pokok-pokok yang kami bakal temui di sepanjang perjalanan kami nanti. Selain itu, saya tak sabar nak melihat hasil peninggalan Hang Tuah yang dikatakan berada di atas puncak gunung. Sekarang jam menunjukkan 9 pagi. Dan nampaknya malim gunung kita sedang menunggu kita. Jom Hafiz. Jadi, baik kita mulakan perjalanan kita. Jom. Pendakian dianggarkan mengambil masa hanya dalam 2 km, tapi akan mengambil masa lebih kurang 2 hingga 3 jam. Perjalanan dikatakan agak mencabar bagi mereka yang baru hendak berjinak dalam aktiviti pendakian, tapi bagi yang berpengalaman, ia pasti akan memberikan pengalaman yang menarik. Spray untuk nyamuk. Okey, bagi Zana, Zana selalu akan pakai sarung tangan sebelum nak mendaki. Tapi tadi tutup sekejap. Jadi terutamanya kalau ada tali macam ni lah. Dia bagi menyenangkan untuk kita panjat. Kita baru je mendaki 5 minit Habis 5 minit tu. So ada pokok besar sini. Pokok apa ni, Hafiz? Meranti. Ini pokok meranti? Ya, umur dia pun lebih kurang beribu tahun ni. Ribu tahun.
umur dia. Beribu tak tahu berapa Tak ribu tahu, tapi tahun. tak pasti berapa ribu tahun. Memang pacak kat sini je. Ini memang ada pada dulu ni. Orang tu nampak perabot sebenarnya. Yep. Tapi Perabot. ini dia ada satu je kat sini ke memang hutan ni memang ada banyak? Setiap hutan tropika Malaysia ni memang ada meranti. Dan inilah salah satu dipanggil ibu meranti. Kalau kita nak kenal ibu meranti, pokok dia, dia punya saiz macam ni lah. Dia akan menghasilkan lagi banyak-banyak anak kan. Yang besar-besar orang cakap kata dua depa tu, tu kecil lagi. Ini orang panggil dia ibu meranti. Dia Ibu pokok. menghasilkan banyak-banyak anak. Ya. Sebabnya akar dia akan menjadi Yes. Betul tu. Akar pokok Kan, meranti yang besar ni. Ini besar ni macam akar ni. Yang lebar-lebar ni, nama dia Baneh. Bani. Baneh satu ketika dahulu, zaman-zaman dulu, perkampungan dia orang jauh-jauh tau. Lebih kurang 1 kilo, 2 kilo. Benda ni, dibuatkan sebagai isyarat untuk memberi tahu setiap kampung jiran sebelah. Dia punya bunyi dia boleh sampai ke berapa kilometer. Contohnya 1 kilo ataupun 2 kilometer di kampung sebelah. Sama-sama pahlawan. Awesome. Cabaran sebenar bermula pada peringkat awal pendakian di mana Gunung Datuk menunjukkan taringnya. Nampaknya, Zana perlu menghadapi kecerunan bukit ini selama setengah jam lagi. Okey, saya nak menikmati alam sekitar. Jadi kita kembali selepas ini. Kami baru saja memulakan perjalanan menawan Gunung Datuk. Gunung berketinggian 855 meter ini merupakan destinasi yang popular di kalangan pendaki dari serata Malaysia. Menariknya, kawasan pergunungan ini mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Pada kurun ke-14, Datuk Perpatih Nan Sebatang dikatakan pernah menggunakan pergunungan ini untuk mengumpulkan ketua-ketua adat bagi mengumumkan nama dan jawatan ketua suku. Peringkat awal pendakian memaksa kami berhadapan dengan keadaan bukit yang agak cerun. Hafiz, kecerunan ni dalam berapa darjah? 45? 6? 50 ke 60 darjah. 50 ke 60 darjah. Boleh tahan kecerunan dia? Ya. Sini dalam 1,5 jam ataupun 2 jam lagi. Tahanlah. Bukan sekadar ketahanan fizikal tapi ketahanan mental Zana teruji selama perlu menaiki cerun yang curam ini. Trek ini memerlukan kekuatan seluruh badan kerana Zana bukan sahaja menggunakan kaki tapi menggunakan tangan untuk membantu Zana memanjat batu-batu di sini. Kami perlu mendaki selama sejam melalui cerun ini. Walaupun hanya sejam, tapi Zana dapat rasakan yang Zana perlu memperkuatkan ketahanan mental untuk menghadapi perjalanan di hadapan kami. Akhirnya, kami tiba di checkpoint 1 di mana bolehlah Zana nak ambil angin sikit. Ini satu-satunya checkpoint dia untuk naik ke Gunung Datuk kan? Ya, saya. Ini adalah first checkpoint daripada starting point dan last checkpoint dan seterusnya akan sampai ke puncak Gunung Datuk. Ini je Kenapa ada satu je? Ha? Kenapa ada satu je? Satu saja. Kenapa? Sebabkan dia punya jarak dia tak terlampau jauh dan ketinggian pun tak terlampau tinggi. Cuma 882 meter. So, yang ni dia dekat tengah-tengah lah. Ini tengah-tengah antara puncak dengan starting point.
So jadi tinggal tengah jalan lagi untuk kita sampai ke puncak. Tengah jalan lagi. Hentian pertama menandakan kami baru sahaja menghabiskan 40% pendakian. Kami teruskan perjalanan kami di mana trek seterusnya tidaklah securam bahagian pertama pendakian kita tadi. Lega. Itu yang Zana nak dengar tu. Setelah berehat di checkpoint pertama selama 10 minit je kot. Kita akan teruskan semula perjalanan kita ke puncak. Dan saya pun dah tambah tenaga dengan memakan power bar, coklat lah, apa-apa yang manis. Itu adalah penting untuk kita tambahkan tenaga kita semula untuk teruskan pendakian. Okey, lepas tu ni sebenarnya tak sabarlah nak naik ke atas puncak kan. Agak teruja sebab ialah nombor satu nak tengok nak lihat hasil peninggalan tapak kaki Hang Tuah yang dikatakan berada di puncak. Nombor dua, kalau cuaca mengizinkan lah kan. Sebab pagi tadi kita orang betul lah agak lambat dari KL nak ke Lembau, nak ke lokasi kita. Sebab sebab hujan lebat sangat. Jadi kita orang tengok masa pun macam tak boleh mendaki ni. Tapi keadaan cuaca jadi lebih reda. Lepas tu kita mendaki agak lewat. Tapi kalau cuaca mengizinkan ke atas tu, dengan cerita kita boleh melihat keseluruhan negeri Sembilan. Bukan tu je. Tapi kita boleh juga lihat Selat Melaka. Okey. Tak tahulah kalau cuaca mengizinkan. Allahu Akbar. Okey, sekarang kita tinggal, sebenarnya saya tak pasti berapa meter untuk sampai ke puncak sebab ada manusia melakukan vandalisme. Jadi kawan-kawan, janganlah kita buat macam tu. Kesian dalam sekitar kita. Kita nak nak menyenangkan keadaan semua untuk mendaki ke puncak. No. No vandalism. Ada metafor lah, banyak sebenarnya metafora yang kita boleh ambil dari, orang kata dari apa? Nature apa? Alam. Dari alam semestanya. Bila kita nak mendaki ke gunung, naik gunung tu, jalan tu ada banyak jalan yang berliku-liku. Jadi kita juga kena bijak untuk memilih jalan mana untuk menyenangkan keadaan kita. Make sense tak? Kita jumpa lepas ni. Ekspedisi kami untuk menawan puncak Gunung Datuk bersambung.
perjalanan yang agak mencabar ke puncak membuat Zana tertanya-tanya bagaimana orang zaman dahulu membuat perjumpaan di puncak gunung ini. Trek pada bahagian akhir pendakian kami agak landai sikit berbanding cerun tadi. Okey, setakat ni pendakian agak mencabar walaupun nak sampai dekat puncak, tapi cuba korang bayangkan zaman Laksmana dulu, zaman dahulu orang-orang dulu mendaki atas gunung ni bersahaja, macam tanpa alat alat elektronik pula, alat teknologi yang canggih, kasut mendaki yang canggih semua tu. Diorang mendaki tak tahu kaki ayam ke, mungkin dengan kasut biasa, selipar ke, macam mana tu. Gila. Mungkin ilmu orang zaman dahulu berbeza dengan kita. Namun, Zana seperti merasa semangat itu meresap ke jiwa Zana. Sekarang, Zana adalah seperti sebahagian daripada pahlawan zaman dahulu yang pernah melalui cabaran yang sama. Terharu kan? Papan tanda mengatakan hanya 370 meter lagi untuk sampai ke puncak. Tapi, Zana semakin lama semakin letih mendaki bukit dengan kecerunan 50 darjah sebelum ini. Pendaki-pendaki lain turut memberi semangat kepada Zana untuk teruskan perjalanan. Sikit je lagi nak sampai, kata mereka. Trek berubah menjadi agak berbatu dan rintangan seperti akar kayu dan pokok tumbang agak besar. Jadi, memang sarung tangan sangat membantu. Batu hampar besar ini menandakan kami berada lebih kurang 5 minit dari puncak. Ayuh Zana, tak jauh lagi tu. Puncak Gunung Datung. Puncak Gunung Datung yang berketinggian 855 meter dari aras laut. Kawasan lapang ini sangat ideal bagi mereka yang ingin berehat, berkelah dan meraihkan pengakhiran pengembaraan mereka. Puncak sudah tertawan, tapi ekspedisi Zana masih belum berakhir. Khazanah yang sebenar terletak di puncak batu besar nun di atas sana. Tangga ini dibina untuk memudahkan pendaki dan Zana agak gerun dengan tangga ini. Jadi, berhati-hatilah ya. Pemandangan 360 darjah menjadi ganjaran kami apabila sudah menaiki anak tangga. Ya, Fiz. Jadi di sinilah dikatakan hasil peninggalan tapak kaki Laksmana Hang Tuah ya? Ya, benar. Dari segi percakapan pendapatan mendengarkan cerita-cerita mentos mengatakan tapak kaki ini adalah bekas tapak kaki Laksmana Hang Tuah, iaitu pahlawan Melayu lah. Terdapat juga mitos yang mengatakan Hang Tuah telah melompat dari Gunung Datuk ke Tanjung Tuan. Mungkin
Kisah ini timbul disebabkan terdapat tapak kaki yang dikatakan kesan hang tuah di Batu Besar Tanjung Tuan, Port Dickson. Legenda tetap kekal legenda. Dan Alhamdulillah nampaknya cuaca sangat baik hari ini dan kita boleh lihat pemandangan keseluruhan Negeri Sembilan. Bukan sahaja itu tapi juga Selat Melaka. Cantik! Kali ini membuatkan perjalanan kami sangat berbaloi. Lebih-lebih lagi bila kita dapat melihat kesan tapak kaki Laksmana Hang Tuah yang begitu hebat diperkatakan dalam legenda Melayu. Saya Rizana Ibrahim, jumpa lagi dalam Kaki Gunung.